والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, terjemahan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim fid darain amin. Kita ada muka surat ke? 80. Baik. Katanya kata beliau lagi. Siapa yang dimaksud dengan beliau di sini? Yang dimaksud dengan beliau di sini adalah Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq. Yang dimaksud dengan beliau adalah Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, setiap seorang dinisbahkan, disandarkan kepada keluarganya, kecuali ahli-ahli sufi, maka mereka dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap nasab dan pangkat akan terputus, kecuali nasab dan pangkat ahli sufi, kerana nasab mereka berasaskan kepada as-sidq, kepada benar, dan pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disebut oleh Abu Bakar Az-Zaqqaq di sini adalah setiap orang dinisbahkan kepada keluarganya. Kita di tempat kita ni kok jaranglah orang nisbahkan kepada seorang kepada keluarga. Dia berbeza dengan orang Arab. Hak ni keluarga ni keluarga ni. Di sana sebagai contohlah, ada keluarga Hamzawi, ada keluarga, ada macam-macam keluarga dia. Semua orang Arab belaka. Kalau macam kat kita kau, contoh mudah, Said, dia ada keluarga dia. Ada keluarga Idrus, ada keluarga Al-Yahya, ada keluarga macam-macam. Baik. Jadi orang Arab nisbahkan seseorang kepada keluarganya. Sebagai contoh Rasulullah Al-Hashimi, daripada Bani Hashim. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Bani Adi. Itu sebagai contoh. Setiap seorang dinisbahkan kepada keluarganya. Kecuali ahli-ahli sufi, maka mereka dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tengok di dalam kitab Bustanul Arifin yang asalnya disebut illal fuqara, melainkan orang-orang yang fakir. Dalam kitab Bustanul Arifin yang asal bukan terjemahan dia ahli sufi, tapi yang asalnya adalah melainkan orang-orang fakir. Maksudnya setiap seseorang dinisbahkan kepada nasab mereka, keturunan mereka, melainkan orang-orang fakir.
Orang fakir ni dinisbahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, orang hak yang susah. Baik, orang hak yang fakir. Dalam bahasa Arab perkataan fakir makna dia berhajat. Apa maksud berhajat? Berhajat ni dia perlu. Mesti kena ada orang hak yang dia perlukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, mung semua berhajat kepada Allah. Jadi orang fakir ni dia dinisbahkan kepada Allah kerana perkataan fakir itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya lagi, dan setiap nasab dan pangkat akan terputus kecuali nasab dan pangkat ahli sufi. Kalau tengok di dalam kitab Bustanul Arifin, dia menyebut setiap keturunan, setiap hubungan kekeluargaan akan terputus, melainkan hubungan orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya nasab mereka itu adalah benar dan kedudukan mereka itu adalah fakir. Jadi orang yang begini hubungan dia akan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin al-akhillau ba'dhum al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Teman-teman yang rapat pada hari kiamat nanti, sebahagian daripada mereka itu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Teman-teman rapat masa di atas dunia bermusuh di antara satu sama lain, melainkan orang yang bertakwa. Orang ni hak yang tidak bermusuh, orang hak yang akan kekal hubungan dia sehingga di negeri akhirat nanti. Baik. Katanya lagi, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kepada Yunus bin Abdul A'la, kepada Yunus bin Abdullah. Dalam kitab Bustanul Arifin ini dia disebut, matang Arak dia sebut kepada Yunus bin Abdullah. Baik. Dan kata qil kepada Yunus bin Abdul A'la. Okey, kita baca ya. Katanya, dan telah berkata oleh Imam Syafi'i kepada Yunus bin Abdul A'la. Ada riwayat yang kedua mengatakan Imam Syafi'i kata kepada Yunus bin Abdullah, yang mana Yunus bin Abdul A'la ataupun bin Abdullah ini adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kabarkan kepada dia, wahai Abu Musa, ini kunyah dia, seandainya engkau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendapat keredaan seluruh manusia, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Oleh kerana itu, maka yang perlu hanyalah supaya engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat kaedah. Kita nak beri orang suka belaka kita kepada kita tidak mungkin sama sekali. Kita nak suruh orang suka belaka kepada kita tidak mungkin sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang cukup mulia. Nabi Muhammad mulia daripada sudut keturunan, mulia daripada sudut peribadi dan akhlak. Tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan, melainkan kerana mencegah kemungkaran. Musyrikin Mekah dimarah kepada Rasul kerana Rasulullah larang dia melakukan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mempunyai akhlak yang cukup-cukup tinggi, yang cukup-cukup mulia. Dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia tidak menyakiti pihak yang lain. Tapi dalam masa yang sama, gambar mana lagi orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul adalah sebaik-baik manusia. Ketika Rasulullah berada di Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ada pada satu ketika Rasulullah bagi harta. Tiba-tiba ada sebahagian yang masih lagi tidak setuju dengan pembahagian tersebut, sehingga kan keluar daripada mulut sebahagiannya, i'dil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad. Maksudnya benda,
buat baik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada orang siapa ke tak ada sikit pun pada diri dia. Rasul bagi kepada orang pada siapa tak ada sikit pun dalam simpanan dia. Rasulullah siapa di Madinah dalam hadis yang disebut oleh Aisyah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Tu pun ada lagi orang yang tidak suka. Ada orang lagi orang yang tidak suka. Jadi untuk kita nak semua orang suka belaka, tidak mungkin sama sekali. Ni perkataan Imam Syafi'i kepada siapa? Kepada anak murid beliau Yunus bin Abdul A'la ataupun Yunus bin Abdullah. Jadi kalau mu bersungguh, kuat lagu mana pun bersungguh untuk nak suruh manusia suka kepadamu, redha kepadamu, maka mu tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Antara pepatah Arab yang sering diungkapkan adalah ridwan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ni, manusia nak suruh manusia semua bersetuju kepada kita adalah satu penghujung yang tidak mampu untuk dicapai. Benda tu tidak mungkin sama sekali. Kan antara cerita yang boleh kita ambil pengajaran lah. Tapi cerita ni sejauh mana sahih kesahihannya wallahu alam, aku dah ingat dan nak kaji. Yang mana cerita daripada Luqmanul Hakim, dia dengan anak dia yang naik dengan seekor keldai tu kan. Baik, naik dua-dua. Orang cakap juga, orang kata Allah nyanyi ke keldai, ayah dengan anak di atas keldai kecil tu orang besar. Nak nyanyi ke keldai, warna orang gini, nyanyi ke binatang. Turun belaka dua-dua, erek aja. Dah cerdik orang ni, ada keldai dah naik. Dah kena juga. We anak naik, Allah anak ni go dak siang ke ayah. Dah kena juga. Ayah naik, Allah ayah ni go dak siang ke anak. Dak kena belaka. Baik. Tu di antara cerita yang masyhur. Tapi sejauh mana kesahihan wallahu alam. Cuma maksud daripada cerita tersebut memang betul. Kita nak suruh manusia suka belaka kepada kita tidak mungkin sama sekali. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia adalah suatu penghujung yang tidak mampu untuk dicapai sama sekali. Ini adalah pesanan Imam Syafi'i kepada Yunus bin Abdul A'la. Wahai Abu Musa, kalau mu bersungguh lagu mana pun nak suruh orang pakat suka kepada belaka kepadamu, tidak mungkin sama sekali. Tidak boleh, tak ada jalan. Ada juga orang yang tak setuju dengan kita. Itu perkara biasa. Baik. Lepas tu kata dia lagi, oleh kerana itu, jadi mu kena faham, mu nak suruh orang suka belaka kamu, tidak mungkin sama sekali. Oleh kerana itu, maka yang perlu hanyalah engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu kerana Allah. Mu kena ikhlaskan amalanmu, perbuatanmu dan niatmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang perlu kita buat, sekiranya di situ ada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala suruh, bukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu buat walaupun orang tak suka. Tapi kalau benda tu orang suka, tapi di situ ada kemurkaan Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak suka, maka kita kena tinggalkan. Macam kita duduk di meja kuliah ni. Kita duduk meja kuliah, orang yang ngajar duduk kuliah sini, ketika dia menyampaikan hukum, dia tidak boleh nak ikut selera orang ramai. Tak, bukan, tak boleh. Jadi kalau kabar ni orang tak suka, kalau tak payah kabar lah. Tak boleh. Kita menyampaikan ni orang suka ke tak suka, ni kita kabar hukum hak yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dan kadang-kadang hukum saat itu kena atas kepala kita juga, kena atas kepala orang pengkuliah sendiri juga. Jadi tetap kita kena kabar. Baik, sama ada kita suka jiwa kena dengan jiwa kita ataupun tidak, tetap kita kena menyatakan perkara yang hak. Baik, tidak boleh. Jadi benda ni kalau kita kabar orang tak suka. Tapi benda ni menjadi kewajipan. Kalau kita tak kabar, tak boleh gitu. Benda ni orang suka kalau kita buat gini. Tapi salah daripada sudut agama. Kalau gitu boleh buat sebab kita nak suruh orang suka belaka. Itu tidak boleh.
Hak tu penghujungnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi benda hak yang kita nak buat, kita tak boleh tengok kepada manusia. Jangan tengok kepada manusia, tapi kita kena tengok kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada manusia ke, Allah sudah. Sudah. Ada orang, bapa awak dah sembahyang. Masuk waktu dah sembahyang. Dak jumpa masjid. Dak jumpa surau. Dah wa ardullahi wasi'ah kan? Bumi Allah luas. Tak ada tempat ke nak boleh sembahyang. Tak ada tempat ke nak yang boleh nak sembahyang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Mana-mana lelaki daripada umatku sama juga perempuan masuk waktu sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang. Di mana tempat dia berada. Kerana semuanya bumi adalah dijadikan masjid, dijadikan tempat sujud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang dah berapa dah sembahyang. Tak ada tempat, tak ada jumpa surau, tak ada masjid, tak ada. Lepas tu dah dia sembahyang. Malu kau orang? Sudah. Malu kau orang. Jadi mu mengutamakan manusia berbanding dengan tuntutan agama. Itu salah. Itu tidak dibolehkan. Dia apa? Dia tutup molek aurat orang puang kau. Allah, malu. Orang kata orang warak pula duduk tempat kerja tu terbuka belaka. Jadi akhirnya dengan dia dak tutup aurat. Itu salah. Itu tidak dibolehkan. Itu adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara pepatah Arab yang hamba sebut tadi, ni apa hak yang disebut oleh orang Arab dan sentiasa diungkapkan oleh para alim ulama adalah ghayatun nas ridwan nas ghayatun la tudrak. Baik. Redha manusia adalah satu penghujung yang tidak mampu untuk dicapai sama sekali. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Dan redha Allah adalah penghujung yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Redha manusia adalah satu penghujung yang tidak boleh dicapai, tetapi redha Allah adalah satu penghujung yang tidak boleh ditinggal, mesti kena ambil. Lepas tu dia katakan ni, fa adrik ma la tutrak watruk ma la tudrak. Ataupun fa adrik ma la yudrak, fa adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Maksudnya benda hak yang tidak boleh mu tinggal mu kena capai kan. Mu kena ambil. Tapi benda hak yang tidak mampu untuk mencapai, tinggalkan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari keredaan Allah walaupun manusia tidak suka, orang ni pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak cari redha manusia, nak suruh manusia setuju belaka kepada dia, serta mengabaikan redha Allah, orang ni dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ni Allah taala biarkan, tidak beri pertolongan, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari redha manusia di dalam kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan dia kepada manusia. Tetapi barang siapa yang mencari keredaan Allah dalam kemurkaan manusia, barang siapa yang mencari keredaan manusia dalam kemurkaan Allah, Allah Ta'ala akan serah dia kepada manusia. Allah Ta'ala dah cari dia, Allah Subhanahu wa taala abaikan dia. Tetapi orang yang mencari keredaan Allah di dalam kemurkaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia daripada kejahatan manusia. Ini disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata dia, dan telah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala. Ini guru kepada Imam
Nawawi. Jadi Imam Abul Baqa jadi seorang ulama hadis, dia telah meriwayatkan kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi dengar daripada beliau, ambil daripada beliau. Imam Nawawi ambil daripada beliau, yang mana sanad dia daripada Abi Abdullah Al-Maghribi. Sanad dia panjang lagi, cuma dia ringkaskan. Daripada Abi Abdullah Al-Maghribi, seorang ulama rahimahullah ta'ala, ia berkata, seorang ahli sufi yang tidak memiliki kebenaran, maka pembuat tembikar lebih baik daripadanya. Baik, ahli sufi yang tidak ada sifat benar, dia kena ingat, ahli sufi ni maksud dia ahli sufi, orang yang mengambil berat tentang pembersihan jiwa. Itu ahli sufi. Kita ada fiqh, kita ada aqidah, ada fiqh, ada tasawuf. Kalau fiqh, kita tahu fungsi dia untuk mengsahkan ibadat kita, muamalat kita, munakahat kita, hukum hakam yang berkait dengan jenayah. Itu fiqh secara ringkaslah. Tauhid untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Nabi dan perkara-perkara yang gaib yang diceritakan oleh Nabi, termasuklah kebangkitan selepas dia mati, syurga, neraka, pahala, dosa. Manakala tasawuf ni adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, hati daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tak comel. Antara sifat mahmudah, sifat yang terpuji adalah benar. Benar dalam percakapan dan perkataan. Benar kepada manusia itu jelas, dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat sebagai contohlah, benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diucap oleh perkataan dia, begitulah hak yang dia buat, dan begitulah hak yang ada dalam hati dia. Macam kita kalau ahli sufi ni, orang tasawuf, dikata kita tak benar lagu ni, masih lagi ada penipuan, tapi tidaklah berdosa. Mereka ingin menduduki tempat yang tinggi, maka benda kesalahan kecil dikira kesalahan besar di sisi mereka. Sebagai contoh, kita dalam sembahyang, selepas daripada takbiratul ihram, kita baca benda wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan akan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mulut kita ucap perkara tersebut, tapi dalam masa yang sama hati tak tahu apa mana, maka itu dipanggil benda tidak benar. Baik, kata Imam Al-Maghribi, dikatakan orang sufi kalau tidak ada sifat benar, ada sifat dusta, maka pembuat tembikar saat itu lebih baik daripadanya. Maksudnya orang yang duk sibuk dengan dunia, hak tu jauh lebih baik daripada dia, hak yang pada zahir dia sibuk dengan akhirat, tapi pada hati, di dalam hati dia tidak ada benar dan ada dusta dalam hati dia. Maka itu maksud dari perkataan dia. Seterusnya, kata beliau lagi, kata Imam Nawawi lagi, dan juga diriwayatkan daripada Muqatil bin Salih Al-Khurasani, beliau berkata, pada suatu hari aku masuk ke rumah Hammad bin Salamah. Pada suatu hari aku masuk ke dalam rumah Hammad bin Salamah, seorang ulama besar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sedangkan tidak ada di rumahnya kecuali hanya sehelai tikar yang didudukinya, dan sebuah Al-Quran yang sedang dibacanya, dan sebuah uncang sebagai tempat kitab-kitabnya, dan sebuah kendi untuk beliau mengambil air sembahyang. Seorang ulama yang masyhur, ulama tasawuf yang terkenal, yang dikenali sebagai Hammad bin Salamah. Muqatil bin Salih Al-Khurasani menyebut, ketika dia pergi ziarah, jumpa dengan Hammad bin Salamah, tiba-tiba dalam rumah dia ada selai tikar, hak yang duduk di atas dia, hak yang diguna untuk duduk di atas tikar tersebut. Lepas tu ada Al-Quran. Lepas tu dia lagi ada bekas
hak yang diletak buku-buku dia, tulisan-tulisan dalam tu. Lepas tu ada sebuah bekas hak yang diletak air untuk dia berwuduk. Baik. Lepas tu kata dia, maka ketika itu aku sedang duduk di sisinya. Tiba-tiba terdengar bunyi orang mengetuk pintu rumahnya. Lalu beliau berkata kepada khadamnya, ada seorang budak perempuan dalam rumah dia. Dia khabar kepada budak tersebut, cuba engkau keluar dan lihat siapa yang mengetuk pintu itu. Maka khadamnya terus keluar dan bertanya siapa yang datang. Lalu ia memberitahu bahawa yang datang itu ialah utusan Muhammad bin Sulaiman, yang mana Muhammad bin Sulaiman adalah pembesar negeri tersebut. Apabila khadamnya memberitahu hal itu kepadanya, maka beliau berkata, katakan kepadanya biarlah dia masuk bersendirian sahaja. Maka lalu masuklah ia dan terus memberikan sebuah surat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, daripada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, daripada Muhammad bin Sulaiman kepada Hamad bin Salamah. Amma ba'd, maka semoga Allah Ta'ala memberi kesejahteraan kepadamu seperti mana ia telah memberi kesejahteraan kepada para awliya dan orang-orang yang mentaatinya. Sebenarnya surah ini dihantar untuk mengharapkan agar tuan dapat bermurah hati datang ke tempat kami, kerana kami mahu bertanya tentang beberapa masalah yang telah terjadi. Lalu Imam Hamad bin Salamah berkata kepada khadamnya, bawa ke sini dakwah dan tulislah di belakang surah ini. Amma ba'd, saya juga mendoakan semoga tuan mendapat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala seperti mana Allah Ta'ala memberikan kepada para awliya'nya dan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan sebenarnya sudah menjadi adab para ulama' yang kami temui, bahawasanya mereka tidak mahu datang ke rumah sesiapa. Jikalau anda ada mempunyai sebarang kemusykilan, sila datang ke tempat kami, dan bolehlah engkau bertanya apa jua masalah yang sedang menjadi kemusykilan kepada engkau. Dan jika engkau datang kepadaku, maka hendaklah engkau datang bersendirian. Engkau jangan bersama dengan polis-polis yang mengawal engkau. Maka ketika itu aku tidak akan dapat memberikan kepadamu nasihat yang baik, dan akhirnya kita semua akan binasa. Wassalam. Allah. Ni satu cerita daripada ratusan cerita yang berlaku di zaman salafus salih dulu. Bagaimana ulama-ulama hak yang benar, ulama-ulama akhirat berhadapan dengan pemerintah. Ni pihak pemerintah ni atau surat kepada Hamad bin Salamah. Suruh Hamad bin Salamah pergi jumpa dia. Ini pihak pemerintah hak tak ada adab ni. Hak tak ada adab sungguh ni. Sebab dia nak pergi jumpa dia? Sebab nak tanya soalan-soalan. Nak tanya soalan-soalan adalah nak tanya hukum akal. Hak ni memang tak ada adab sungguh. Memang tak ada adab sungguh. Baik. Hamad bin Salamah adalah orang yang wara'. Apabila sampai surat tersebut, dia tak mahu kekalkan surat yang dihantar oleh pemerintah di rumah dia. Maka dia ambil surat tersebut, dia tulis perkataan dia di belakang surat, dan dia pulang kembali surat itu kepada pemerintah. Usah kata hadiah yang lain, bahkan surat yang dihantar pun dia pulang kembali dengan ditulis belakang. Baik. Dia kata apa yang disebut, dia kata ada ulama yang kami jumpa sebelum ni, kalau orang nak tahu hukum, orang mari jumpa dia. Baik. Lepas tu kalau awak nak tanya hukum apa, semua sekali mari jumpa. Rumah saya terbuka untuk awak. Lepas tu awak tak payah mari dengan pengiring-pengiring awak dah. Tak payah mari dengan pengiring-pengiring awak. Sebab kalau awak mari dengan pengiring-pengiring awak, jadi saya akan tengok hebat awak, jadi mungkin akan mempengaruhi hukum yang saya akan nyatakan kepada awak. Tengok. Ini orang yang sebenar-benarnya ulama merdeka.
ulama yang merdeka yang tidak terikat dengan pihak pemerintah yang dia tidak ikut pihak pemerintah. Baik, tapi bukanlah bermaksud hak yang berada memegang jawatan semua ikut tak semestinya begitu, tapi kita tidak boleh nafikan di sana ada sebahagian daripada mereka hak yang terlibat dengan jawatan-jawatan tertentu, akhirnya hukum hakam hak yang patut dinyatakan tidak mampu untuk dinyatakan. Hak tu kita tidak dapat nafikan sama sekali. Baik, maka katanya cuba kita tengok. Cuba tengok. Padahal kalau ingin mencari keredaan manusia, kalau dia nak cari nama, dia akan ikut angin pihak pemerintah. Sebab ada setengah pihak pemerintah nak langgar angin sikit. Oh, dah boleh langgar angin. Langgar angin jadi pasal lain selalu. Kalau ikut angin bagai. Dah ikut angin siap. Setengah-setengah lagu tu. Tak boleh nak langgar angin sikit-sikit. Nak tegur-tegur sikit. Tak boleh. Sebahagian. Bukan semua. Sebahagian kita cerita. Jadi, kalau dia nak menduduki kedudukan yang mulia pada pandangan mata pemerintah, maka dia akan ikut angin. Tapi tidak, bukan dia ikut angin, dia lawan angin tu. Dia lawan angin tu. Orang yang lawan angin lagu ni kepada pihak pemerintah, tidak mungkin sama sekali dia akan membiarkan kemungkaran yang akan berlaku di hadapan dia. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali dia akan membiarkan kemungkaran berlaku di hadapan mata dia yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama selepas itu, tiba-tiba kedengaran suara orang mengetuk pintu. Imam Hamad berkata kepada khadamnya. Ya, kalau dalam hak yang Arab tu, hak yang Arab yang disebut dalam kitab asal yang ditulis oleh Imam Nawawi, perkataan ya sabiyah. Sabiyah ni wahai budak perempuan. Itu makna sabiyah, budak perempuan. Dia diterjemah kepada khadam. Dia kata kepada budak perempuan hak yang ada dalam rumah dia, khadam dia, mungkin anak dia, mungkin hamba dia. Cuba lihat siapa di luar. Khadamnya lalu pergi melihat keluar dan seterusnya ia memberitahu Imam Hamad bahawa yang mengetuk itu ialah Muhammad bin Sulaiman. Oh, mari diri dah Baik, Imam Hamad berkata biarlah ia masuk bersendirian. Biar masuk. Tidak lagi sambung. Dia masuk Lepas itu Muhammad bin Sulaiman memulakan perkataannya dengan ucapan beliau, sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku rasa gentar bila berhadapan dengan engkau. Aku tak tahu apabila berhadapan denganmu aku rasa getar. Maka berkata Imam Hamad, atau aku telah mendengar Thabit. Kata Imam Hamad bin Salamah, aku pernah mendengar Thabit Al-Bunani. Dia Thabit Al-Banani, bukan Thabit Al-Banani, Thabit Al-Bunani berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu idza arada bi'ilmihi wajha Allah habahu kullu syai' wa idza arada an yukthira bihi al-kunuz haba min kulli syai'. Baik, maksudnya seorang yang alim itu apabila menghendaki dengan ilmunya itu akan keredaan Allah, nescaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Habis orang takut belaka kalau dia nak keredaan Allah. Sebab dia benda yang salah dia akan bercakap. Dia tidak akan berdiam diri. Jadi orang nak berani. Dia, orang kenal dia, masyarakat mengangkat dia tinggi, orang alim, orang dengar dia. Tiba-tiba ada pihak-pihak pemerintah buat kesalahan, maka dia tidak akan berdiam diri. Dia akan bunyi. Jadi akhirnya pihak pemerintah bukan setakat takut kepada pembangkang. Pembangkang tu dia takut dah. Ni bahaya lagi. Jadi aku buat salah, kalau dia bunyi, sudah aku jatuh aku. Baik. Jadi apabila dia
menghendaki dengan ilmunya itu akan keredaan Allah, nescaya orang lain akan gerung kepada dia. Sebaliknya, apabila ia menghendaki dengan ilmunya itu akan kekayaan dunia, maka mesti ia takut kepada segala sesuatu. Dan nak dunia kau, kena ikut orang. Awak gini sikit, takut orang pecah. Awak gini sikit, takut orang tak pandang, takut jatuh. Jadi takut serba salah berlaku. Nak kata gini, takut masalah. Nak kata gini, takut masalah. Baik. Kemudian Muhammad bin Sulaiman bertanya, apa pendapat engkau, semoga engkau dirahmati Allah, pada seorang lelaki yang ada baginya 2 orang anak, dan adalah dia lebih sayang kepada salah seorang di antara keduanya, lalu ia hendak memberikan kepada anaknya yang lebih disayanginya itu akan 2/3 daripada hartanya ketika ia masih lagi hidup. Maka Imam Muhammad bin Sulaiman berkata, tidak boleh. Semoga Allah SWT merahmati engkau, kerana aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla idza arada an yu'adziba 'abdan bimalihi waffaqahu 'inda mautihi liwasiyatin jairah. Sesungguhnya Allah Taala apabila menghendaki untuk mengazab seorang hamba dengan hartanya, sebab hartanya sendiri, maka Allah Taala mengilhamkan kepadanya, mengilham capak dalam hati dia ketika dia hendak mati dengan suatu wasiat yang zalim. Itu adalah wasiat yang zalim, tidak boleh buat gitu. Lalu Muhammad bin Sulaiman bertanya lagi, baik, sebab benda tidak dibolehkan? Kerana kita sebagai ibu bapa mesti kita kena bersikap adil terhadap anak kita. Anak kita 4 orang ke 5 orang ke 3 orang ke, ada orang yang 7 orang, ada 8 orang, semua anak kita belaka. Kasih sayang mungkin berbeza. Kasih sayang berbeza, hak yang wujud dalam hati itu bukan kesalahan, kerana ia bukan ikhtiar daripada kita. Dan Aisyah pernah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adil. Dia sentiasa membuat giliran yang adil terhadap isteri-isteri dia. Dalam masa yang sama, walaupun dia buat giliran yang adil, dalam masa yang sama dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ini adalah giliran yang aku mampu buat, fala talumni fima tamliku wala amlik. Damu janganlah cela aku benda hak yang aku tidak mampu untuk buat, dan ia adalah milikmu, hak yang datang daripadamu, itu bukan pilihan aku. Mu jangan cela, iaitu kasih sayang. Maksudnya Aisyah ingin menceritakan bahawasanya isteri yang paling Rasul sayang adalah beliau. Tetapi daripada sikap zahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap sama terhadap isteri dia. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini perasaan kasih lebih dari kepada anak hak ni berbanding dengan hak ni. Hak tu bukan ikhtiar kita, ia ada perasaan yang timbul dalam hati, ia bukan dikirakan satu kesalahan. Hak kesalahannya adalah kita menterjemahkan perbezaan yang ada dalam hati melalui perkataan dan perbuatan. Itu adalah salah. Dalam sebuah hadis yang diriwayat daripada Nu'man bin Bashir, kata Nu'man bin Bashir, hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, tak silap ingat, dalam kitab sahih mereka, yang mana kata Nu'man, Bashir pernah memberi seorang hamba amdi kepada Nu'man. Tiba-tiba mak kepada Nu'man tidak bersetuju, melainkan Bashir pergi jumpa dengan Rasulullah dan minta Rasulullah menjadi saksi di atas pemberian tersebut. Maka Bashir pun pergi jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada Rasulullah sebab dia bagi jumpa, nak minta Rasulullah jadi saksi di atas pemberian dia kepada Nu'man. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah mu beri kepada semua anakmu sebagaimana mu beri kepada Nu'man? Kata Bashir, tak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Mu kena takut kepada Allah dan mu kena bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Perbuatan beri pemberian kepada sebahagian anak, tidak kepada sebahagian yang lain, sedangkan kesemuanya layak, baik, kesemuanya berhak, maka itu adalah perbuatan yang tidak betul.
Nah, cuma daripada segi hukum fiqh, ulama berbeza pandangan adakah haram perbuatan tersebut ataupun tidak haram. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh, tapi makruh yang teruk, makruh yang berat. Sebahagian ulama mazhab yang lain, contoh mazhab Hanbali, mengatakan hukumnya adalah haram, berlaku khilaf. Baik. Cuma hak yang dalam cerita ni, Hamad bin Salamah mengatakan tak boleh. Allah Ta'ala azab seorang hamba dengan sebab harta dia ketika dia melakukan wasiat yang zalim. Itu wasiat yang zalim. Beri kepada sebahagian anak, tidak beri kepada sebahagian yang lain. Baik, kata dia. Lalu Muhammad bin Sulaiman bertanya lagi, ada satu hajat lagi Imam Hamad bin Salamah. Ada satu hajat lagi. Imam Hamad bin Salamah menjawab, silakan. Selama di sana tiada ada dosa. Tak apa, silakan. Kalau tak ada hajat dia, kalau selama mana hajat hak yang mukabah saat ni tu tak ada dosa, tak ada masalah, silakan. Berkata Muhammad bin Sulaiman, ini ada 40,000 dirham. 40,000 dirham. Bukan sikit 40,000 dirham ni, banyak Baik, aku berharap semoga engkau dapat mengambilnya untuk apa jua keperluan. Dia kita di sana ada dinar, di sana ada dirham. Dirham ni duit daripada perak. Dinar duit daripada emas. Dia dirham ni dia dok mahal manalah. Dia dok mahal mana? Dia kalau dulu 200 dirham cukup nisab. Lah ni 200 dirham lebih kurang dalam 595 gram. Lebih kurang setengah kilo lebih sikit lah. Baik. Dok mahal mana? Harga berapa ribu je. Dok sampai pun 10,000. Dah lah, kita tak murah je. Kita tak, sebagai contoh dah, kita tak mudah je. Tapi ni murah sangat ni. Kita nak nilai harga berapa? 40,000. Kita kata kalau 100 dirham tu kita tak 1,000 je. Tak banyak lah. Tapi lebih 1,000. Tak 1,000 je 100 dirham. Jadi kalau 200 dirham 2,000. Kau ni berapa 40,000 dirham. Berapa kalau nilai yang kita ni kalau tak harga 100. Jadi kalau 1,000 sana 100 dirham, kita tak 1,000 dirham. Betul tak? Jadi kalau 1,000 dirham kita tak 10,000. Betul? Gitu? Boleh gitu? 1,000 dirham 10,000 riyal. Kira lah 10,000 riyal kali 40. Berapa dengan nilai yang kita ni? 10,000 kali 40. Dah, jumpa dok kalkulator. Ni anggaran kasar je. 400,000, setengah juta. Buat mari setengah juta Ni kita kira murah dah Kira rendah ni Ya mahal lagi. Setengah juta mari rumah. Gini lepas daripada tanya dah soalan pun sekali, puas hati dah jawab Ada hamba bagi piti 40,000 dirham ni. Nilai kita boleh setengah juta. Baik. Ambillah nak buat benda pun. Imam Hamad bin Salamah berkata, sila kembalikan harta ini kepada orang yang engkau zalimi. Allah. Ambil bagi mula kepada hak mu ambil daripada rakyat cukai tu, cukai ni buat bagi mula, ambil mula ke rakyat. Aku tidak berhajat sikit pun kepada harta ni. Muhammad bin Sulaiman berkata, demi Allah aku tidak memberi akan dikau kecuali harta yang telah aku waris daripada orang tua aku. Bukan aku ambil daripada harta rakyat apa, tak ada. Ni harta yang aku dapat daripada pusaka ayah aku. Imam Hamad bin jawab, tidak ada hajat bagiku untuk mengambil harta ini. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan engkau daripada dosa-dosa engkau. Muhammad bin Sulaiman berkata, bolehkah aku bertanya lagi? Tak mau ambil sikit. Sebab benda siapa tak mau ambil gini? Dia ada sebab sebenarnya. Sebab dia kita nampak tak ada benda, selesai, ada masalah. Tapi dibimbangi akan datang. Dibimbangi benda akan datang. Gak ambil, mari pula akan datang. Ditanya pula soalan lama kan jawab lain tak boleh setengah juta pula takut benda mempengaruhi. Tambah-tambah hak yang datang adalah pemerintah. Baik, tengok. Muhammad bin Sulaiman berkata, bolehkah aku bertanya lagi? Imam Hamad bin Salamah menjawab, silakan, selama di sana tidak ada dosa. Muhammad bin Sulaiman berkata, sila ambil harta ini dan tolong bahagi-bahagikan. Maka Imam Hamad bin Salamah berkata, barangkali kalau saya sudah adil dalam membahagikannya, mungkin masih ada orang yang belum mendapat bahagian daripadanya. Berkata Hamad bin Salamah membagikan harta dengan tidak adil, maka dengan kerana itu ia akan berdosa.
biarlah engkau jauhkan aku daripada harta ini, semoga Allah Ta'ala juga menjauhkan daripada engkau akan dosa-dosa engkau. Sampai tahap tu, tak boleh terlibat langsung. Baik. Sebenarnya nak lari, tak boleh terlibat je. Baik, maka alangkah bagusnya cerita ini dan banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Ia mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan beberapa ungkapan yang indah yang menunjukkan kematangan orang yang mengucapkannya. Ia sudah jelas dan tidak perlu lagi untuk dihuraikannya. Seterusnya, dan telah meriwayatkan akan kami oleh Al-Hafiz Abul Baqa daripada Abi Abdillah At-Tamimi daripada ayahnya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Syarat dibolehkan orang merawat satu lelaki, sejauh mana dia kira dah berat? Baik, soalan yang pertama, perawat perempuan merawat lelaki sejauh mana dikira darurat. Baik, yang pertama sekali, sekiranya perempuan dengan lelaki itu ada hubungan mahram, yang pertama. Yang keduanya, pasangan suami isteri, maka itu tidak menjadi masalah. Kalau pasangan suami isteri dia tidak ada aurat di antara keduanya. Kalau mahram, maka ada aurat yang selain dia aurat mahram, dia adalah aurat yang dibincang dalam kitab fiqh. Baik. Tapi kalau sekiranya perempuan tu ajnabiyah, lelaki adalah lelaki ajnabi, kalau sekiranya rawatan saat itu dia tidak melibatkan aurat lelaki, maka tak ada masalah. Contohnya gigi, gigi, okey, tak ada masalah, tidak melibatkan aurat. Tapi kalau melibatkan aurat, maka perlu terlebih dahulu kena mencari orang lelaki. Terlebih dahulu untuk kena cari orang lelaki. Kerana apa? Kerana pada asal melihat aurat adalah dilarang. Orang puan nak tengok aurat lelaki, orang lelaki nak tengok aurat puan, hukum dia adalah haram. Allah Ta'ala menyebut perkara ini dalam Al-Quranul Karim. Katalah wahai Muhammad kepada mukminat, kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun, dia kena jaga pandangan mata. Baik, sama juga orang lelaki kena jaga pandangan mata. Okey, kalau yang melibatkan aurat, dahulukan lelaki. Kalau tak ada orang lelaki, ataupun orang lelaki ada, tapi kepakaran saat itu duduk pada perempuan, maka dibolehkan. Sebab benda yang haram dibolehkan kerana ada darurah. Dalam kaedah fiqh menyebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Benda yang darurah dia akan mengharuskan benda yang dilarang. Jadi perawat perempuan yang nak merawat lelaki kalau melibatkan aurat, maka syarat yang pertama tidak ada perawat lelaki. Kalau pisah pergi cari perawat perempuan, ada perawat lelaki. Lepas tu dah sedap perawat lelaki. Dah sedap. Jadi kalau perawat perempuan tu rasa sedap lain sikit, buat anak dara pula, comel pula, tu memang nak cari dosa gitu. Okey, yang pertama tak ada perawat lelaki. Ataupun kalau ada perawat lelaki pun, tapi perawat lelaki tidak mempunyai kemahiran seperti kemahiran perempuan, maka ketika itu boleh perempuan tersebut merawat lelaki. Okey, wallahu a'lam. Kalau imam dah awal, tapi kita orang pertama kita masuk dulu sunat tak kita angkat tangan masa naik sekali imam? Baik, soalannya ketika kita terimam tahiyat awal, kita rakaat pertama baru. Jadi tu imam daripada rakaat tahiyat awal bangun kepada qiyam, tu imam angkat tangan. Soalannya makmum ketika bangun daripada duduk tahiyat awal kepada qiyam, adakah sunat angkat tangan ataupun tidak? Hak yang hamba ingat, hamba pernah tulis bab ni sebelum ni. Hak yang hamba ingat, sunat makmum angkat tangan. Hak hamba ingat. Ingat tak? Tak ingat? Sunat angkat tangan ke tak? Sebab dia sunat angkat tangan? Kerana benda? Kerana innama ju'ilal imam
liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikut. Tengok pada zahir hadis tersebut, sunat dia angkat tangan sebab dia kena ikut imam. Sebab tu masa dia turun tasyahud awal, tu imam turun tasyahud awal kan, dia bukan tasyahud awal dia. Tapi sunat tak dibaca tasyahud awal? Sunat dibaca. Faham tak? Jadi hak yang ingat sunat dia angkat tangan. Kerana angkat tangan sebab apa dia? Sebab mengikut imam. Wallahu a'lam. Kalau silap nanti yang betul balik minggu akan datang. Bulan-bulan depan. Disengeleng kafan mayat mati syahid. Haram tak? Sengeleng kafangkan mayat mati syahid. Hukum kafangkan mayat mati syahid memang dituntut. Hak yang tidak boleh dia mandi dengan sembahyang. Kafang memang kena kafang. Baik. Hak yang tidak boleh adalah mandi dengan sembahyang. Cuma kafang dengan pakaian dia. Mereka kalau sekiranya pakaian dia tidak mencukupi, maka boleh kita sambung letak pakaian yang lain, tambah pakaian lain. Jadi kafang tidak masalah. Hak yang tidak bolehnya adalah sembahyang dengan mandi. Cuma sembahyang berlaku khilaf. Mazhab Imam Syafi'i tidak bolehkah? Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Mandi tu larangan ayat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mandi diharamkan kerana darah orang mati syahid itu ada kelebihan. Menghilangkan kelebihan yang ada pada seorang adalah dilarang. Tanang sekali dengan darah dia. Baik, wallahu a'lam. Oh ni, hukum minta tolong malaikat. Tu dia. Hukum minta tolong dengan malaikat. Mati buta. Mati buta. Dia doa dengan malaikat. Hukum minta tolong dengan malaikat. Kita dalam bab minta tolong ni, minta tolong dengan makhluk ada perbincangan yang panjang. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila mu minta, mu kena minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila mu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sesama manusia, membantu di antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mung saling membantu di antara di dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu juga dalam hadis kata Rasulullah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam membantu hamba selama mana hamba membantu saudara dia. Okey. Dalam bab minta tolong kepada malaikat, hamba kawal secara umum dulu. Tentang benda yang berlaku, hamba tengok kata duduk riuh sekarang ni, tahu bukan tak tahu sebab ada juga beberapa soalan sampai kepada hamba. Baik, kebetulan memang kita baru buat kajian lah berkenaan dengan bab ni. Jadi masih lagi ingatlah kajian tersebut. Baik. Yang mana cuma hamba tak tahulah isu dia siapa tak tu sebab kita tak nak layang Facebook apa semua, dia tak nak layang. Cuma siapa berita pada kita tentang perkara tersebut. Tak ada nak layang banyak sangat. Okey. Cerita gini. Hamba bagi secara kesimpulan berkenaan dengan minta bantuan kepada malaikat. Yang pertama sekali, kalau seorang tu dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghantar tentera Allah malaikat untuk membantu dia, itu jelas dibolehkan. Dia minta dengan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghantar tentera Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dia, itu dibolehkan. Sebagaimana ketika kita susah, kita berdoa, ya Allah, hatalah seorang orang, sama, hatalah seorang orang yang boleh bantu aku, hak boleh menyelesaikan hutang aku. Ya Allah, hatalah seorang isteri kepada aku, tak ada bini. Boleh tak gitu? Boleh kan? Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau minta daripada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan tentera Allah malaikat untuk membantu kita, maka dibolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah minta dengan malaikat benda hak yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu jelas tidak dibolehkan. Bahkan jatuh ke dalam syirik. Malaikat, tolonglah hapus dosa aku.
Atau tidak dibolehkan. Sebab urusan ampun dosa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dua. Yang ketiganya, meminta tolong malaikat kepada malaikat, minta tolong kepada malaikat dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan benda tu boleh dilakukan oleh makhluk, maka di sini hukumnya adalah dibolehkan. Dibolehkan. Tapi dibolehkan pun ada syarat dia. Dibolehkan ada syarat dia. Kenapa dibolehkan? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bazzar, yang mana daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengangkatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan fil ard siwal hafazah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat pada muka bumi selain daripada malaikat hafazah. Ada malaikat lain, malaikat ramai. Lepas tu, yaktubuna ma saqata min waraqis syajar. Malaikat tersebut menulis daun-daun yang berguguran. Hak yang malaikat yang ada di atas bumi itu, hak yang selain daripada malaikat hafazah yang menjaga anak Adam. Ada malaikat yang lain yang menulis siapa ke daun-daun yang berguguran ditulis oleh malaikat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza asaba ahadukum 'arjatun fi ardin falatin." Sekiranya seorang di kalangan kamu terhalang, tersekat, tidak boleh meneruskan perjalanan di dalam satu tempat yang luas tak ada orang seorang, dalam satu padang pasir yang luas tak ada orang seorang, dia terhalang, maka falyunadi a'inu ibadallah, maka hendaklah dia menyeru, bantulah wahai hamba Allah, bantulah wahai hamba Allah. Hadis disebut oleh siapa? Imam Bazzar daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengangkatkan hadis ini kepada Rasulullah. Baik. Cuma kalau kita kaji tentang hadis ini, ada sebahagian daripada perawi hadis meriwayatkan hadis ini secara mauquf, ada meriwayatkan secara marfu'. Maksud dia secara mauquf dengan marfu'. Secara marfu' maksudnya ia adalah perkataan Rasulullah. Secara mauquf ia adalah perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Okey. Tentang sanad hadis ini, di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang diterima. Sebagai contoh, Imam Al-Haythami dalam kitab beliau, Allah dah mari dalam kitab beliau, dia menyebut bahawasanya perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang boleh dipercayai. Begitu juga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, Imam Ibn Alan tak silap ingat, yang mana Al-Hafiz Ibn Hajar menilai hadis, sanad hadis ini sebagai hasan. Imam Al-Munziri juga menilai sanad hadis ini sebagai hasan. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada ulama menilai sanad hadis ini sebagai hasan. Sekiranya ia adalah perkataan Abdullah bin Abbas sekalipun, maka ia bukanlah ijtihad daripada Abdullah bin Abbas, bukan boleh dihukumkan hadis ini sebagai hadis marfu'. Kerana Abdullah bin Abbas ketika menceritakan perkara ini, dia menceritakan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib mesti kena datang daripada Rasulullah. Okey, satu benda. Maksudnya ada hadis. Tapi hadis ini berlaku khilaf, ada hak yang menerima, ada hak yang tidak menerima. Sekarang ni ramai ulama hak yang menerima hadis ini. Ada sebagian ulama menerima. Sehinggakah antara ulama yang menerima hadis ini siapa tahu tak? Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab, dalam Masail, di sana ada permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan oleh anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayat daripada ayah dia. Anak dia nama Abdullah bin Ahmad. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Yang mana Imam, nanti yang kena cari, yang ada tulis bab ni. Baik. Okey. Kata Abdullah bin
Imam Ahmad dia kata, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku berkata, hajajtu khamsa hijaj, aku pernah melakukan haji 5 kali haji. Minha thintain rakiba, 2 kali aku menaiki kenderaan, wa thalathah masya, dan 3 kali aku berjalan kaki. Ataupun sebaliknya, 2 kali aku jalan kaki, ataupun 3 kali aku naik kenderaan. Satu kali itu fadalaltu at-tariqa fi hijjatin, 1 kali itu aku sesak jalan, tengah pergi jalan sesak jalan. Masa aku berjalan kaki sesak jalan, tak tahu jalan nak pergi ke mana, dah jauh daripada Iraq nak pergi sampai ke Mekah. Maka wa kuntu masya, ketika aku jalan kaki sesak, tak tahu nak pergi ke mana ke. Faja'altu aqul, maka mula aku berkata, ya ibadallah dulluni ala tariq, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, tunjuk kepadaku jalan, tunjuk kepadaku jalan, tunjuk kepadaku jalan. Falam azal aqulu dhalika hatta waqaftu ala tariq, aku sentiasa mengulangi perkataan tersebut, ya ibadallah dulluni ala tariq, sehingga aku jumpa jalan. Baik, riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang menggunakan perkataan ini, dulluni ala tariq, adalah riwayat yang sahih, riwayat yang sabit daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Dan Imam Baihaqi dalam kitab Al-Adab, panjang sikit ada sikit lagi, kebetulan dia tulis dah. Imam Baihaqi dalam kitab Al-Adab dikatakan, hadza mauqufun ala Ibn Abbas. Hak tadi hak yang kita cerita tu, hadis tu adalah hadis mauquf daripada Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Tapi musta'malun 'inda as-salihin min ahli al-'ilm, tapi dipakai, diguna oleh orang-orang soleh dari kalangan ahli ilmu, orang soleh yang ada ilmu, yang alim. Dia ada orang soleh dan alim, ada orang soleh alim. Baik, sebab dia liwujudi sidqihi indahum fi ma jarrabu, kerana benar, betul benda tu di sisi mereka setelah mereka melalui pengalaman sendiri, jadi sungguh. Baik, begitu juga cukuplah situ dulu, panjang lagi kalau kita boleh cerita. Kebetulan Abah kaji juga bab ni, bertanda-tanda benda hak yang disebut oleh beberapa ulama dalam kitab mereka. Jadi kesimpulan, jadi kalau start kita sesak jalan, kita hilang binatang, baik, jadi boleh kita kata, a'inu ya ibadallah, bantulah wahai hamba-hamba Allah, kerana di sana ada malaikat yang Allah SWT izinkan untuk dia membantu anak Adam. Tetapi bukanlah dalam semua hal, bukanlah siapa semua hal. Mata buta, malaikat tolong celikkan mata, tu tidak dibolehkan. Baik, jadi bukan dalam semua keadaan, bukan semua keadaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.